Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Salam sejahtera Malaysia, berita tergempar untuk rakyat Malaysia pada malam ini. Sudah pasti menggemparkan seluruh Malaysia, bahkan berita hari ini dikhususkan kepada Presiden UMNO. Dan juga penyokongnya pasti tergempar, pasti terkejut dengan berita hari ini. Terkini daripada Malaysia kini. Kes LCS, SPRM akan putuskan apakah perlu panggil Zahid Hamidi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM akan memutuskan apakah perlu memanggil bekas timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi untuk disoal siasat berhubung skandal kontrak kapal tempur pesisir LCS. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, Suruhanjaya itu akan membuat keputusan berkenaan selepas bertemu penulis blog Raja Petra Kamarudin yang mendakwa Zahid menerima sogokan berjumlah RM66 juta daripada kontraktor projek itu. Wow. Dalam pada itu, Azam berkata, SPRM telah berhubung dengan Raja Petra dan bercadang untuk menemui penulis blog itu dalam tempo seminggu. Melibatkan yang dikatakan oleh seorang blogger Raja Petra ini, kita akan jumpa dialah dalam tempo terdekat, dalam tempo seminggu, katanya kepada Malaysia kini. Ditanya apakah SPRM akan memanggil Zahid Hamidi untuk merakam keterangannya. Azam pula berkata, bergantung kepada apa yang kita dapat. Azam yang juga berkata pihaknya perlu meneliti dokumen yang diperolehi terlebih dahulu. Pasukan SPRM yang ditugaskan untuk bertemu Raja Petra dipercayai berada di England. Akan bertemu penulis blog itu di lokasi di luar negara yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Azam juga berkata, lokasi dan masa belum dapat dipastikan, tetapi menyatakan pertemuan itu tidak semestinya berlangsung di UK. Menurutnya, siasatan tersebut merupakan sebahagian daripada siasatan SPRM ke atas kes LCS yang sedang berjalan. Suruhanjaya itu sebelum ini menyiasat kes itu di bawah Section 17 Akta SPRM berkaitan rasuah dan Section 405 Kanun Keseksaan bagi kes pecah amanah. 2 hari yang lalu, Raja Petra menerbitkan video di blognya Malaysia Today, di mana penulis blog itu mendakwa dia memiliki bukti yang didakwa, menunjukkan kira-kira SGD 20 juta telah dibayar secara berperingkat kepada Zahid antara pertengahan 2012 dan pertengahan 2013. Ini sangat mengejutkan. Zahid adalah Menteri Pertahanan dari April 2009 sehingga 2013, sehingga Mei 2013. Penulis blog itu mendakwa sogokan dibayar melalui pengurup wang di Singapura yang memindahkan wang itu kepada pengurup wang di Malaysia. Dia mendakwa wang itu juga telah melalui beberapa lapisan sebelum sampai ke tangan Zahid. Malaysia kini telah menghubungi Zahid untuk mendapatkan komen mengenai dakwaan itu. Ini pasti menggemparkan rakyat Malaysia, bahkan kepada Zahid Hamidi sendiri. Apakah benar berita ini? SPRM akan putuskan apakah perlu panggil Zahid Hamidi. SPRM memutuskan perlu memanggil bekas timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi untuk disoal siasat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki juga berkata, Suruhanjaya itu akan membuat keputusan berkenaan selepas bertemu penulis blog Raja Petra.
Raja Petra Kamarudin yang mendakwa Zahid Hamidi menerima sogokan berjumlah 66 juta daripada kontraktor proyek itu. Suruhanjaya itu sebelum ini menyiasat kes itu di bawah Section 17 Akta SPRM berkaitan rasuah dan Section 405 Kanun Keseksaan bagi kes pecah amanah. 2 hari yang lalu, Raja Petra menerbitkan video di blognya Malaysia Today di mana penulis blog itu mendakwa dia memiliki bukti yang didakwa menunjukkan kira-kira SGD 20 juta telah dibayar secara berperingkat kepada Zahid Hamidi antara pertengahan 2012 dan pertengahan 2013. Dan pada masa itu, Zahid adalah Menteri Pertahanan dari April 2009 sehingga Mei 2013. Penulis blog itu mendakwa sogokan dibayar melalui pengurup uang di Singapura yang memindahkan uang itu kepada pengurup uang di Malaysia. Dan dia mendakwa uang itu juga telah melalui beberapa lapisan sebelum sampai ke tangan Zahid. Dalam pada itu, Malaysia kini telah menghubungi Zahid Hamidi untuk mendapatkan komen. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini tular satu berita yang paling menggemparkan, paling mengejutkan rakyat Malaysia, terutamanya kepada semua peminat parti ataupun peminat UMNO, Barisan Nasional, dan juga kepada penyokong Zahid Hamidi. Ada yang berkata tentang surat aku janji yang telah diedarkan kepada semua calon BN pada PRU 15 ini. Ada yang mengatakan bahwa surat aku janji itu palsu dan surat itu tidak benar sama sekali setelah seorang calon ini tampil membuat satu kenyataan di media bahwa surat aku janji yang mengatakan bahwa sokongan kepada semua calon untuk Perdana Menteri bagi calon Barisan Nasional adalah Zahid Hamidi untuk mereka menyokong penuh. Surat aku janji itu dikabarkan adalah palsu. Hari ini daripada syahbudin.com, tajuk artikel hari ini, jika surat aku janji itu palsu, ia kerja siapa? Sejak petang semalam, berlegar satu surat aku janji yang melibatkan Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, dan calon Barisan Nasional bagi kerusi Parlimen Lenggong, Samsul Anwar Nasara. Isi aku janji itu antara lain ialah ikrar menyokong Zahid Hamidi sebagai calon Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 akan datang. Bersetuju agar dihentikan semua siasatan terhadap pemimpin parti dan menyokong pembentukan kerajaan dengan mana-mana parti lain. Bagaimanapun, tidak lama selepas surat itu beredar, Samsul Anwar tampil dengan menegaskan ianya adalah palsu dan tidak benar. Beliau yang juga pengarah komunikasi Barisan Nasional berkata, tiada sebarang aku janji sebegitu dilakukan. Perkara ini nyata suatu usaha jahat daripada pihak yang tidak bertanggung jawab dan suatu perancangan untuk memburukkan UMNO dan juga Barisan Nasional ketika musim kempen PRU 15, katanya pada satu kenyataan di Facebook media rasmi BN Koms. Secara pribadi, saya sendiri yakin surat itu adalah palsu dan tidak benar. Tidak mungkin Zahid Hamidi tidak secerdik itu mahu membuat surat aku janji sedemikian yang kandungannya adalah untuk kepentingannya. Lagi pula, jika wujud aku janji sedemikian, ia sudah tentu akan ditandatangani oleh semua calon Barisan Nasional, termasuklah mereka yang memihak kepada Ismail Sabri Yaakob dan Ismail Sabri sendiri. Sebab itu adalah Presiden UMNO, manakala Ismail Sabri pula adalah Naib Presiden UMNO. Sudah pasti juga bukan satu aku janji yang bergentayangan di media sosial pada masa ini, malah berpuluh-puluh. Tambahan lagi, isu calon Perdana Menteri bagi Barisan Nasional boleh dikira isu yang sudah selesai dengan Ismail Sabri yang telah dinamakan sebagai calon Perdana Menteri dan ia tidak seharusnya berbangkit lagi. Cuma jika aku janji itu palsu, ia kerja siapa? Adakah ia kerja daripada kem pemimpin yang digugurkan sebagai calon Barisan Nasional oleh Zahid Hamidi
baru-baru ini dengan tujuan untuk merosakkan image Presiden UMNO itu di mata rakyat. Adakah ia kerja blok pembangkang? Atau adakah ia mainan Kem Zahid Hamidi sendiri untuk tujuan yang mereka saja tahu maksudnya? Nah, apa maksud surat aku janji ini? Walaupun ia memang dipalsukan, apa maksud dan siapa angkara yang melakukan ini? Surat aku janji palsu ini antara Kem Zahid Hamidi ataupun Kem calon Barisan Nasional yang telah digugurkan baru-baru ini, kita tidak tahu, ataupun pembangkang. Begitu juga dengan blok pembangkang, tidak ada isu mereka perlu buat demikian, karena yang ingin dikalahkan oleh mereka ialah Barisan Nasional secara keseluruhan, bukannya salah satu antara Zahid Hamidi ataupun Ismail Sabri sendiri. Jadi ada dua pihak yang tinggal, Kem Zahid Hamidi sendiri atau daripada Kem calon-calon UMNO yang digugurkan. Dan antara keduanya, siapakah yang paling mungkin melakukan surat palsu itu? Nah, untuk menjawab ini Anda boleh bagi pandangan ataupun cadangan Anda, pendapat Anda di ruangan komen tentang ini. Siapa yang memalsukan surat aku janji ini? Antara Kem Zahid Hamidi ataupun Kem calon-calon Barisan Nasional yang baru saja digugurkan, termasuklah Syahidan Kasim dan juga Anwar Musa dan beberapa menteri yang lain. Satu lagi, tuan-tuan dan puan, yang aku nak cerita dan kamu, kenapa surat aku janji yang disebarkan itu hanya melibatkan Samsul Anwar yang diketahui memang menyokong ketat Zahid Hamidi dan diketahui berjawatan pengarah komunikasi Barisan Nasional. Kenapa tidak melibatkan pemimpin-pemimpin UMNO yang lain? Ini menjadi tanda tanya kepada kita. Tonton dan puan, bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih banyak hangat politik di Malaysia.